Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadewan, seorang peguam beramal di Tertuan J. Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah pertimbangan undang-undang untuk perniagaan kecil dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut mengenai perniagaan kecil, apa yang kamu perlu tahu? Okey, ada banyak benda yang kita perlu tahu sebab saya sedar ramai di sana mungkin ada pekerjaan tapi ada membuat perniagaan, ada pendapatan sampingan dan sebagainya, tapi ramai di luar sana tidak tahu, tidak ada struktur untuk tahu apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Kebanyakan orang terpaksa mula dahulu, lepas tu bila ada masalah baru dia troubleshoot, baru dia betulkan. Yang ini kita cuba elakkan situasi yang sedemikian rupa. Untuk hari ini saya akan memberikan sedikit tips-tips daripada saya yang boleh dimanfaatkan oleh semualah. Mula-mula sekali bila kita ada perniagaan ini, paling pertama tolong buat pendaftaran syarikat. Pendaftaran syarikat ni kita kena tahu ada jenis sendirian berhad, ada jenis enterprise dan sebagainya. Tapi untuk perniagaan-perniagaan yang baru, lebih sesuai untuk kita mulakan dengan enterprise. Kita mulakan dengan enterprise, pendaftaran mudah, senang. Tapi dia ada kebaikan, ada keburukan bila kita buat perbandingan antara syarikat jenis sendirian berhad dengan syarikat jenis enterprise. Tapi itu untuk kemudian hari. Tapi untuk perniagaan-perniagaan yang baru, saya rasa enterprise lebih sesuai. Kamu boleh mulakan. Kenapa kita perlu buat pendaftaran syarikat? Kita kena ingat, walaupun perniagaan kita ni kecilan, kadang-kadang kita beli barang, kita beli stok, kita buat jualan, kita kena bagi invoice, kita kena bagi receipt. So semua tu kita kalau ada nama syarikat, baguslah. Supaya semuanya teratur. Bagi tujuan kamu simpan rekod, bagi tujuan percukaian dan sebagainya, semuanya lebih teratur. Ini kamu kena ingat. Okey, yang kedua, poin kita yang kedua untuk hari ini adalah dari segi undang-undang. Ramai di luar sana bila memulakan perniagaan, macam biasa kita akan ambil pekerja baru. Bila kita ambil pekerja baru, dan untuk kebanyakan majikan-majikan baru ataupun business owner yang baru, mereka tidak tahu apa itu undang-undang. Terutamanya bila undang-undang pekerja, yang itu mereka tak tahu. Okey, boleh kerja berapa hari, waktu bekerja berapa lama, gaji minima berapa, kalau overtime macam mana kiraan dia. Semua ini kita kena tahu. Sebab ramai berpendapat, ada andaian bahawa jika ada pekerja, okey, saya bos, apa saya suruh dia buat, dia kena buat. Tak boleh. Ini yang akan menyebabkan pekerja kamu tidak berpuas hati dengan kamu. Dan kamu pula beranggapan bahawa sebab kamu membayar gaji, maka pekerja kamu ni harus mendengar cakap kamu. Tapi apa yang ramai orang lupa, pekerja juga ada undang-undang, ada kesatuan yang akan melindungi kepentingan dia. So yang penting, apa yang kamu kena tahu undang-undang pekerja dan sebagainya supaya kamu boleh ikut. So kalau hari pekerja 5 hari, 5 hari. Kalau gaji minima 1,500, kamu kena ikut supaya tidak ada kekeliruan kelak. Dan lagi satu, bila kamu kena tahu, kalau contoh kamu buat perniagaan yang ada premis, kalau kamu nak letak signboard sekalipun, kamu kena tahu undang-undang dia. Sebab tak boleh kamu nak letak signboard, lepas tu majlis perbandaran datang kacau kamu. Kata, oh, kamu letak signboard ni tak ada kelulusan. Itu betul. So sebab tu kamu kena tahu undang-undang yang sedia ada. Kalau dari segi local government ataupun majlis perbandaran ini, kamu kena tahu, okey, kalau nak letak signboard kena buat apa? Kena pergi dekat bomba tak? Kena buat inspection premise tak? Semua ini kamu kena tahu sebelum kamu mulakan perniagaan. Jangan kamu mula dahulu, bila ada masalah kamu betulkan. Bila ada masalah kamu betulkan. Ini akan menjadi satu benda yang sangat-sangat penting. So yang ini kamu kena tahulah. Okey, seterusnya. Kamu juga kena ada struktur perjanjian ataupun kontrak. Kamu kena tahu bila ada urusan jual beli ini, kamu kena ada kontrak, kamu kena ada terma-terma, kena ada syarat-syarat. Ramai yang kurang arif mengenai isu sedemikian rupa. Kenapa? Saya bagi contoh. Katakan kamu ada perniagaan, kamu supply barang, kamu mengedarkan barang contohnya. Okey? Pembeli daripada kamu ni, mungkin dia beli secara kuantiti besar, secara bulk. So mungkin ada credit term, mungkin ada terma-terma, mungkin sebelum mendapat barang mungkin bayar 50%, lepas dapat barang 50%, ataupun dah dapat barang kena langsaikan balance tu dalam tempoh 30 hari dan sebagainya. Tapi kamu kena konsisten. Terma-terma dalam perjanjian ini haruslah secara tepat dan kamu kena ada satu standard agreement yang boleh diguna pakai untuk situasi kamu. Kalau
supplier A dapat terma yang sedemikian, supplier B juga harus dapat terma yang sedemikian. Ini supaya ianya senang untuk kamu. So, kamu tak ada masalah bahawa bila ada salah satu pihak yang memungkiri syarat-syarat kontrak, syarat-syarat perjanjian, kamu tidak tersepit. Kamu tak tahu nak buat apa. So, bila dah jadi masalah, baru kamu kata, kamu cari peguam. Kamu kata, tuan, saya nak saman dia sebab dia tak bayar saya lagi. Memang betul lah dia tak bayar kamu. Tapi, apa syarat-syarat perjanjian kamu? Itu kita kena tahu. Kalau sebelum ini, kamu benarkan dia bayar 2 bulan, 3 bulan selepas mendapat barang, tiba-tiba sekarang ni kamu nak tukar terma. Kamu nak kata, kamu nak dia bayar dalam masa sebulan. Sebenarnya boleh. Benda macam ni boleh. Tapi, perjanjian tu kena clear lah. Sebab bila kamu tak ada perjanjian, kamu nak tukar-tukar posisi kamu, benda ni akan menyebabkan salah faham antara kamu dan juga kamu punya partner kamu ni lah. Ataupun siapa-siapa yang buat bisnes dengan kamu ni akan ada salah faham. So, kita nak elakkan situasi yang sedemikian rupa. Ini kita kena tahu. Poin kita yang seterusnya untuk hari ini adalah berkenaan dengan insurans. Saya rasa ini ramai yang terlepas pandang sebab agenda utama bila seseorang ini ingin membuka satu perniagaan, niat utama adalah untuk membuat untung. Memanglah tak ada orang nak buat perniagaan bila tak untung, betul? So, niat utama adalah untuk membuat untung. Tapi, apa yang orang selalu lupa, orang awam selalu lupa adalah dari segi risiko. Sebab kamu kena tahu, contoh kalau kamu, bisnes kamu ni, kamu menyimpan banyak stok, banyak barang-barang di premis kamu. Kalau apa-apa terjadi terhadap premis kamu, terhadap stok kamu ini, apa yang kamu boleh buat? Adakah kamu akan berdepan dengan kerugian atau kamu ada cara lain untuk mengelakkan kerugian tersebut? Salah satu cara yang kamu boleh pakai adalah dengan menggunakan insurans. So, kamu kena tahu bila kamu menjalankan perniagaan, kamu boleh mendapatkan sebut harga daripada ejen-ejen insurans di luar sana yang memang kerja mereka untuk memberikan sebut harga ataupun quotation untuk situasi-situasi yang melibatkan bisnes-bisnes dan sebagainya. Kamu boleh dapatkan sebut harga. So, sebut harga tu contoh mungkin untuk dapatkan insurans untuk premis kamu berserta dengan barang-barang kamu, mungkin ada sejumlah kos. Kos itu kamu boleh mengambil kira untuk kamu buat kiraan kamu ketika kamu menjual barang tersebut. So, kos itu kamu boleh serapkan dalam harga barang. Ini contoh lah. Ini contoh yang saya bagikan. Tapi yang kamu kena ingat, kalau apa-apa terjadi terhadap premis kamu, stok barang kamu, paling kurang modal kamu terpelihara. Ini yang penting. Sebab kamu buat bisnes, kamu buat kecil-kecilan. Kamu bukan tycoon besar, kamu buat usahawan besar di luar sana. Kamu ni baru nak up, kamu baru nak berkembang. So, jangan sebab ada perbuatan khianat ke atau ada kejadian yang tidak dapat dielakkan, kamu berhadapan dengan kerugian. So, insurans ini adalah sesuatu yang penting dan boleh melindungi kamu dan perniagaan kamu. Ini kita kena ingatlah. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat satu keputusan yang terbelajar apabila ingin mendaftarkan syarikat atau ingin memulakan perniagaan. Macam biasa, saya boleh dihubungi. Tuan-tuan dan puan-puan tahu cara menghubungi saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.